TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua penonton-penonton Didik TV KPM. Selamat menonton Sembang Aktif pada hari ini bersama dengan saya, hos anda, Fizi. Akan bersama-sama dengan anda selama 1 jam pada hari ini. Kita akan bersembang-sembang. Kita akan berbicara soal Hari Sukan Negara. Kerana pada setiap tahun di minggu yang kedua di bulan Oktober, kita akan menyambut hari yang sangat penting pada hari ini. Sebab itulah hari ini saya lengkap berpakaian sukan pada hari ini. Lebih-lebih lagi ada lencana di dada, lencana bendera Malaysia kita, Jalur Gemilang. Baik, hari ini saya tidak keseorangan. Saya bersama-sama dengan Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian, bahagian Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian BSKK KPM. Bersama dengan saya pada hari ini iaitu Encik Isnin bin Mahdi. Assalamualaikum, Encik Isnin. Sihat ke? Waalaikumsalam, Encik Bibi. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak sihat hari ini ya. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Seperti biasa. Seperti biasa. Hari ini anda bersama dengan dua bekas atlet. Seorangnya bekas olahragawan negara dan juga seorang lagi bekas pemain rugby. Baik, hari ini kita berbicara soal Hari Sukan, Cik Isnin. Boleh nyatakan tak tarikh sambutan Hari Sukan Negara ni dan di mana akan dilaksanakan? Okey, terima kasih Encik Fizi. Untuk tahun 2022 ni, Hari Sukan Negara akan bagi peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita akan sambut pada 8 Oktober 2022, iaitu pada hari Sabtu. Dan tempat dia kita akan laksanakan di Padang Semarak, di Taman Wetland Putrajaya. Agak meriah lah tahun ni. InsyaAllah. Kita buat besar-besaran sikit. Saya pun mungkin akan ke sana lah, insyaAllah. InsyaAllah dijemput. Bagi bersama-sama menyambut Hari Sukan Negara ni. Baik, sejauh manakah persiapan untuk sambutan Hari Sukan Negara pada kali ini, Encik Isnin kita? Okey, kalau kita lihat persiapan untuk tahun ini, kita sebagai penganjur lah, terutamanya bahagian sukan, co-curriculum dan kesenian, diberi mandat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai penganjur, dan kita untuk tahun ini kita libatkan 3 negeri pengelola. 3 negeri? 3 negeri pengelola yang akan menguruskan program ataupun aktiviti untuk Hari Sukan Negara ini. So yang pertama adalah Jabatan Pendidikan Kuala Lumpur, yang kedua JPN Selangor, yang ketiga ialah JPN Putrajaya. Dan ada sekolah juga. Sekolah apa yang terlibat? Sekolah Sukan Bukit Jalil lah. Mantan sekolah saya lah tu. So ada empat ini yang akan menguruskan tentang program ataupun aktiviti yang akan dilaksanakan pada Hari Sukan Negara, supaya program ataupun aktiviti yang dirancang ini akan dapat diuruskan dengan jaya dan dengan lancarnya lah. Dan insya-Allah kita mengharapkan kehadiran semua yang aktif bersukan ni hadir beramai-ramai yang akan berlangsung di Taman Wetland Putrajaya Padang Semarak ya. Betul. Baik, nak tanya Cik Isnin kita, apakah antara aktiviti yang dianjurkan pada Hari Sukan Negara pada kali ini? So untuk tahun ini Hari Sukan Negara, peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, antara cadangan-cadangan ataupun tentatif program yang kita akan laksanakan pada tahun ini, kita berbentuk secara karnival. Okey, karnival. So penglibatan lebih kurang 10,000 murid. Ramai. Ramai. Termasuk saya 10,001 tu. Guru lagi kita jemput, dan juga ibu bapa orang ramai, dan ada juga agensi luar seperti rakan-rakan penaja kita. So antara program yang kita rancang lah, yang pertama kita ada jalan ria 3 km. Baik. Lepas tu kita ada senam aerobik. Kita ada pertunjukan lompat tali berirama. Lompat tali berirama ni macam mana ni? Kali pertama saya dengar ni. Pernah tak Fizi? Saya tak pernah dengar ni lompat tali. Skipping lah tu. Skipping. Tapi dia ada irama dia lah. Okey, pertandingan frisbee. Baik. Pertandingan dodgeball. Ini menarik. Pertandingan sepak raga bulatan. Pertandingan bola keranjang 3 on 3. Pertandingan bola jaring 3 on 3. Baik. Kita ada juga klinik. Itu pertandingan tadi. Okey. Seterusnya kita ada klinik sukan frisbee, klinik lompat tali. Tadi kita ada pertunjukan lompat tali. Sekarang kita ada klinik. Siapa adik-adik ataupun orang ramai nak mencuba, kita ada klinik untuk lompat tali. Ini sangat menarik. Lepas tu klinik pentang, klinik dodgeball, klinik cup staking. Cup staking tahu tak? Cup staking apa? Cik Isnin kita. Cuba cerita sikit nak kepada tahu, penonton kita nak tahu kena join lah Hari Sukan Negara PMK KPM. Dia cawan tu. Dia
Ranking berapa pantas? Oh, pernah tengok kan? Pernah. Okey. Yang viral kat TikTok tu. Oh, rasanya lah. Okey, baik. Dan akhirnya kita ada juga pameran dari segi TID dah, talent identification lah, untuk kemasukan ataupun mengenal pasti bakat murid-murid yang berpotensi dalam bidang sukan ini untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang khusus lah. Seperti sekolah sukan negeri, sekolah sukan Malaysia dan sebagainya. Baik. So itu antara aktiviti-aktiviti program dan ini selaras dengan dasar sukan negara lah. Baik. Dan dasar satu murid satu sukan, iaitu untuk membolehkan murid menikmati manfaat bersukan dan membentuk generasi yang memudayakan sukan seiring dengan keperluan akademik. Maknanya kita tak abaikan macam kita lah. Sukan juga. Betul. Akademik kita kena apa? Kita kena seimbangkan. Dan pihak KPM juga ada menjemput kira ikon-ikon lah bagi atlet-atlet yang bekas atlet-atlet negara kan. Antaranya siapa? Antaranya kita rahsiakan lah. Alah. Kita belum tentukan lagi. Baik. Tetapi kita akan bawa mungkin pemenang-pemenang yang sukansi Commonwealth dan sebagainya yang masih bersekolah ataupun yang telah meninggalkan sekolah, contohnya beberapa nama-nama besar kan. Kalau saya sebut nanti dia tak datang payah juga. So kita rahsiakan nama dia. Tetapi kita akan sediakan supaya adik-adik ataupun murid-murid ni yang akan datang ni dia boleh boleh berbual kan, boleh bertanya macam mana jadi atlet, macam mana jadi pemain rugby kebangsaan kan. Dia mesti ada cara dia kan. So dia boleh berkongsi dan boleh memotivasikan murid-murid ataupun murid atlet yang terlibat ni untuk menceburi dalam bidang sukan. Itulah senang ceritanya lebih kepada kita nak membudayakan sukan di kalangan warga KPM lah. Kita mengharapkan kehadiran beramai-ramai, datang beramai-ramai pada hari berkenaan, datang dengan penuh semangat. Kalau Abang Fizi dan juga Cik Isnin ni, pada zaman-zaman kami bersekolah dulu kami cukup bersemangat. Sebab masa hari sukan ni masa macam lain macam dia punya kita yang paling depan lah. Paling depan sekali. Betul. Itu kita bicara soal aktiviti yang bakal berlangsung pada Hari Sukan Negara pada keesokan harinya, antaranya jalan ria, senam aerobik, pertunjukan lompat tali berirama, pertandingan frisbee, pertandingan dodgeball dan juga macam-macam lagi aktiviti yang akan berlangsung di sana. Jadi saya nak tanya Encik Isnin kita, bagaimana pula dengan sasaran penyertaan untuk Hari Sukan Negara kali ini? Okey, untuk tahun ini kita sasarkanlah pelibatan daripada murid arus perdana, murid yang berkeperluan khas, murid prasekolah di sekitar kawasan Lembah Kelang. Dianggarkan sasaran kita nak melibatkan lebih kurang 10,000 murid lah 10,000 untuk kali ini. Baik. Dan persiapan kalau kita lihat tengah rancak lah. Kalau kita lihat tahun 2019 yang terakhir kita buat secara bersemuka. Tetapi 2020 kita tak dapat laksanakan akibat pandemik COVID-19. 2021 kita buat secara hybrid kan. Tetapi kali ini mesti kita nak program ini lebih meriah lah. Sebab tu kita adakan pelbagai aktiviti untuk murid-murid dan untuk semua warga KPM dapat melibatkan diri dalam Hari Sukan Negara pada tahun ini. Itulah, insya-Allah lah. Kita harapkan kepada semua murid-murid kita yang sedang menonton sembang aktif pada hari ini, jom datang beramai-ramai. Abang Fizi pun ada kat sana bersama dengan Cik Isnin kita, dan saya memang tertarik betul dengan pertandingan bola jaring 3 on 3 ni. 3 on 3 ni. Penyertaan ni bagaimana ni? Adakah penyertaan melibatkan sekolah-sekolah ke macam mana? Kalau ada di kalangan penonton kita yang mungkin nak menyertai pertandingan-pertandingan yang disediakan di sana ni, bagaimana ni Encik Isnin? Okey, kalau kita lihat dari segi sasaran kita 10,000 murid. So actually murid-murid yang hadir itu kan diberi peluang lah untuk menyertai. Dan mungkin ada kita dah tetapkanlah antara sekolah-sekolah yang akan mengambil bahagian. Selalunya murid-murid kita ni nak tengok hadiah hari ni. Oh betul. Jangan risau. Hadiah memang insya-Allah menarik. Ya. Yang pentingnya perlibatan mereka diberi markah PAJSK. Yang itu lagi penting kan. Peringkat kebangsaan. Baik, ni saya tanya Cik Isnin kita sekarang ni kan zaman teknologi dengan kepesatan media sosial sekarang ni. Saya yakin dan juga pasti murid-murid kita sekarang ni kebanyakannya banyak menghabiskan masa di media sosial. Jadi apakah hashtag untuk Hari Sukan Negara pada tahun ini bagi peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia ni?
Dia kalau apa tajuk kita lah, biasanya dia punya title dia tu adalah sambutan Hari Sukan Negara peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2022. Cuma tahun ni ada tambah lah. Jadi dia ada flagship dia. Dia macam ala-ala hashtag lah tu. Maksudnya dia lebih kepada sekarang ni tengah kita tengah wawarkan tentang Sekolahku Sejahtera kan. Ada lagu dan sebagainya. So dia punya flagship dia adalah Sekolahku Sejahtera, Sihat, Aktif, Ceria. Sekolahku Sejahtera, Sihat, Aktif, Ceria. Okey. Jadi jangan lupa esok ramai-ramai kita berkumpul di sana ya. Baiklah, kejap lagi kita nak bertanya kepada Encik Isnin kita tentang latar belakang Hari Sukan Negara. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Sembang Aktif di TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sembang Aktif di TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi sekarang ini dan kita ditemani oleh Encik Isnin kita, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian Bahagian Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian BSKK Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini. Hari ini kita bersembang tentang Hari Sukan Negara yang akan berlangsung pada esok harinya 8 Oktober di Padang Semarak, Taman Wetland Putrajaya. Jadi abang mengharapkan kepada semua yang sedang menonton ni, jom ramai-ramai kita memeriahkan Hari Sukan Negara kita. Kita aktif bersama-sama. Jangan duduk ke rumah main phone saja ya. Baik, nak tanya Encik Isnin kita ni lah, boleh terangkan sedikit tentang latar belakang Hari Sukan Negara ni. Mungkin ada di kalangan kita ni yang sedang menonton, mungkin yang terpinga-pinga Hari Sukan Negara. Hari Sukan Negara ni apa silakan Encik Isnin. Okey, Encik Fizi. Kalau kita lihat dari segi latar belakang Hari Sukan Negara ni, sebenarnya Mesyuarat Jemaah Menteri pada 28 Januari 2015 melalui memorandum daripada Menteri Belia dan Sukan pada masa itu telah menetapkan bahawa tarikh sambutan Hari Sukan Negara akan disambut pada hari Sabtu minggu kedua setiap bulan Oktober setiap tahun. Dia melibatkan semualah, seluruh negara. So bagi Kementerian Pendidikan Malaysia, kita menyahut cabaran ini. Cabaran untuk membudayakan sukan bagi rakyat Malaysia lah. Dan kalau kita lihat dari segi naratif dia, bahawa KPM sendiri pun telah ada program kecergasan. Kalau dulu kita panggil program kecergasan KPM. Kita dah perkenalkan pada sejak tahun 2007 lagi. Dan inisiatif ni adalah untuk membentuk warga KPM yang aktif dan sihat. Dia boleh kurang macam flagship tadi dah kan. So benda kita dah start lebih awal. Cuma kita menyahut cabaran, iaitu bukan cabaran, kita menyahut dasar satu murid satu sukan. Maknanya setiap murid di sekolah itu wajib melibatkan diri sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Supaya untuk memastikan mereka terlibat dalam bidang sukan. Ini adalah salah satu kita nak lihat bahawa untuk mendorong mereka melibatkan diri dalam sukan dan aktif untuk jadi lebih sihat kan. Okey, sejajar dengan itu, program kecergasan KPM peringkat kebangsaan ini disambut secara serentak. Baik. So bila tahun 2015 tu memorandum daripada Menteri Belia dan Sukan tu untuk Hari Sukan Negara disambut pada hari Sabtu minggu kedua. Baik. Dan kita pun ada sebelum tu dan kita selarikan. So maknanya program kita tu kita selarikan bahawa kita sambut program kecergasan kita tu pada Hari Sukan Negara setiap tahun. Maknanya kita selarikanlah. Setiap kali Hari Sukan Negara itu juga Hari Sukan Negara bagi dua dalam satu. Tak adalah kita buat yang dua yang berbeza kan. Dan dia sambut serentak bersama Hari Sukan Negara kita tadi. Dan program-program ni kita rancang. Dan seperti untuk tahun 2022 ni kita rancang penglibatan lebih kurang 10,000 murid di sekitar Lembah Kelang, tetapi jangan lupa seluruh negara, semua murid JPN dan sebagainya pun wajib sama pada hari yang sama. Kita kena bersama-sama lah untuk menyemarakkan lagi semangat kesukanan ke dalam jiwa kita pada hari ini. Yang penting pasal kita nak membudayakan tu. Betul. Membudayakan sukan dalam kehidupan seharian kita. Maknanya kita nak healthy lifestyle lah. Betul lah. So kita nak mulakan tu, kita kena galakkan mereka
sejak daripada apa? Sejak daripada bangku sekolah lagi. Penting, sangat Perlu penting. ditanam daripada awal kan. Dan macam kita ni dah terlewat dah kan. Betul. Saya belum terlewat. Saya belum lagi. Saya lah terlewat. Sama-sama belum terlewat. Dia tidak ada istilah lewat ataupun terlambat ke dalam istilah sukan ni. Betul. Saya punya tok saudara saya berusia 78 tahun masih lagi aktif. Masih aktif lagi. Satu hari lebih kurang 3 km dia berjoging. Nampak tak? Di usia 78 tahun pun masih lagi kuat untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Jadi apalah salahnya adik-adik Abang Fizi ni yang sedang menonton Sembang Aktif ni, sama-sama kita aktif bersama-sama. Baiklah, nak tanya Cik Isnin kita lah kan, bagaimana dengan sambutan program kecergasan KPM? Program kecergasan KPM ni kita telah mendapat sambutan yang amat memberangsangkan sejak dahulu lagi, sejak kita perkenalkan pada tahun 2007 lagi. Oh, lama Lama dah kan, sebelum Hari Sukan Negara lagi kan. Dan dia telah diiktiraf oleh Malaysian Book of Record Malaysia. Kalau kita lihat pada tahun 2011, Baik. kita telah terlibat telah melibatkan lebih kurang 4.1 juta murid seluruh negara. Maknanya lebih kurang 9,980 buah sekolah terlibat pada masa itu, iaitu menyertai larian satu murid satu sukan. Baik. Dan pada tahun 2011 ini adalah satu pencapaian yang sangat hebatlah pada masa itu. Baik, itu satu pencapaian yang sangat hebat bagi peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana pada tahun 2011 hampir 4.1 juta murid telah pun berjaya untuk memecahkan rekod Malaysia dalam Malaysia Book of Record. Pada tahun 2020 seperti biasalah tuan, Kita tak dapat laksanakan. Ya, tak dapat laksanakan disebabkan dengan kekangan pandemik COVID-19. Dan kita ingin bertanya tentang program kecergasan KPM yang dilaksanakan secara hybrid ni. Itu yang sangat menarik bagi saya ni. Okey, program kecergasan KPM secara hybrid ni kita laksanakan pada tahun 2021 lah. So pada masa itu di peringkat pusat lah, di peringkat kebangsaan. Baik. Kita buat di Dewan Serbaguna Arah 9, Blok E12 dekat Putrajaya. Pada masa itu kita buat Facebook Live. Oh, okey. Maknanya apa aktiviti kita buat kat Dewan tu, tetapi dipancarkan ke seluruh negara lah. Dan murid-murid yang terlibat lebih kurang 33,969 murid. Ramai. Secara hybrid. Walaupun secara hybrid pun sambutan sangat menggalakkan. Dia ada masalah sikit lah. Dia masalah dari segi mungkin talian internet sikit-sikit lah. Itu sajalah. Tetapi pada masa itu kalau kita lihat belum boleh bersemuka secara sepenuhnya. Dan mana dibenarkan pun hanya ikut kapasiti ruang pada masa itu. Dan kalau kita lihat 33,000 ni pun agak jumlah yang banyak. Dan kalau kita lihat laporan daripada kalau saya pergi mesyuarat dengan Kementerian Belia dan Sukan, mereka sangat berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Sebab kita antara agensi yang menyumbangkan pelibatan yang paling ramai, sebab kita ada murid. Hebat. Sangat hebat Kementerian Pendidikan Malaysia. So kita sambut, maknanya semua sambut di seluruh negara, tak kiralah di sekolah ke, UJPN ke dan sebagainya, di peringkat warga di kementerian ke, maknanya kita sambut secara serentak pada tarikh yang ditetapkan. Saya memang tertarik dengan program kecergasan KPM yang dilaksanakan secara hybrid ni. Adakah pengisiannya sama seperti bersemuka ataupun bagaimana, Cik Isnin? Yang masa yang hybrid. Hybrid tu. Yang hybrid tu kita buat senam robik saja. Senam robik. Senam robik je. Maknanya yang ada kat rumah tu tak boleh hadir pun. Dia ada, kita bagi dia maknanya link. Dia join lah. Dia join. Dan kita boleh lihat daripada pusat. Kita boleh lihat okey di Johor macam mana, berapa ramai. Selalunya melibatkan ibu dan bapa tu. Ibu bapa kan. Kalau kat rumah macam mana kan. Biasanya di JPN pada masa itu saya berada pada masa di dewan tu kan. So kita lihat memang pada masa tu tak boleh keluar sangat kan. Pun dah seronok dah. Memang. So bayangkan kalau untuk tahun 2022 ni kan, kita dah boleh bersemuka balik. InsyaAllah lah kan, kita janjikan satu program yang boleh memberi keseronokan kepada hadirin ataupun murid-murid yang akan hadir lah. Baik, jadi beramai-ramai datanglah esok ya kepada sahabat-sahabat kita. Baiklah, kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Sembang Aktif di TV KPM.
Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sembang Aktif Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi dan juga ditemani oleh Encik Isnin Mahadi, iaitu Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian Bahagian Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian BSKK KPM. Hari ini dalam Sembang Aktif kita berbicara soal Hari Sukan Negara. Sebab tu hari ini Abang Fizi pakai lengkap, bukan seperti atlet kebangsaan pada hari ini, di mana kita akan menyambut Hari Sukan Negara peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan berlangsung esok di Padang Semarak Taman Wetland Putrajaya. Jadi jom, ayo beramai-ramai kita penuhi Padang Semarak Taman Wetland Putrajaya esok. Bermula jam berapa ni? Seawal pagi. Seawal pagi? 6.30 pagi. 6.30 pagi dah bermula. Jadi kita nak tanya berkenaan dengan tentatif atau cara yang akan berlangsung pada Hari Sukan Negara peringkat KPM ni. Okey, Cik Fizi, saya jelaskanlah sedikit secara ringkas tentang tentatif atau cara pada Hari Sukan Negara itu, iaitu kita akan bermula seawal pukul 6.30 pagi lah hingga 7 pagi itu, maknanya pendaftaran ketibaan para peserta, murid-murid dan sebagainya yang akan terlibat. Yang akan hadir di sekitar Lembah Kelang itulah yang saya sebut, lebih kurang 10,000 murid tu yang akan terlibat. So pada pukul 7 hingga 7.30 tu ketibaan div jemputan. Lepas itu lebih ke 7.30 tu ketibaan YB Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia. Dan lepas tu lebih kurang 7.30 pagi ketibaan VVIP kita lah, iaitu YBMK Pendidikan Malaysia, iaitu yang Datuk Muhammad Aziz Jidin. Lepas itu kalau kita lihat atau cara seterusnya, nyanyian lagu Negaraku, lepas tu buat bacaan doa, ucapan oleh YBMK tentang Hari Sukan Negara. Lepas tu aktiviti memanaskan badan, senam aerobik dulu sebelum kita nak melakukan aktiviti jalan ria 3 km ni. Lepas itu ada gimmick perasmian pun ada juga. Dan seawal 9.15 pagi tu ada pertunjukan lompat tali berirama. Ini menarik. Ini pertunjukan lah. Lompat tali berirama ni, saya tak sabar-sabar nak tengok. Kalau dalam bahasa mudahnya skipping lah. Skipping berirama. Pertama kali ni saya tengok ni. Pertama kali. Macam mana irama dia tu ya? So dia ada pertunjukan. Menarik, saya pun tak dapat bayangkan. Sebab kita selalu kita buat yang apa, bila kita nak latihan biasa-biasa kan. Ini agak luar biasa lah kalau tanya saya. Kan? Lepas itu diteruskan dengan pada masa yang sama itulah, maknanya aktiviti yang saya sebut tadilah. Aktiviti pertandingan sukan kan. Bola keranjang lah, bola jaring 3-on-3 lah, frisbee lah, dodgeball dan sebagainya. Ada klinik kan. Lepas tu pameran berjalan seperti biasa di tempat-tempat yang disediakan. Ujian kecergasan ada juga. Lepas tu kita ada greet and meet. Greet and meet ni maksudnya melibatkan yang kita punya wira-wira lah. Idola kita bukan idola lah. Kita dah tak ada idola lah. So yang terkini lah kan. Tapi Encik Isnin tetap idola di hati saya. Olahragawan Malaysia ni. Okey. So kita maknanya pertandingan klinik pun akan berjalan pada masa itu. Yang ini lebih kurang pukul 9.15 pagi dan dijangkakan akan selesai lebih kurang pukul 2 petang. 2 petang. Jadi bermula jam 7.30 pagi hingga jam 2 petang. Ayuh beramai-ramai kita datang ke Hari Sukan Negara yang akan berlangsung di Putrajaya Wetland. Okey. Baiklah. Boleh tak Encik Isnin nyatakan pihak yang terlibat dengan Hari Sukan Negara peringkat KPM pada tahun ini? Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, pada awal tadi kita melibatkan 3 negeri pengelola yang akan menguruskan program dan aktiviti ini pada Hari Sukan Negara, iaitu JPN daripada Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. Sebab kita libatkan yang di sekitar Lembah Kelang. Dan murid-murid pun kita libatkan pun murid-murid yang daripada sekolah Lembah Kelang. Sebab itu kita perlukan Jabatan Pendidikan Negeri ini untuk apa? Memudahkan atau melancarkan pengurusan dari segi pengangkutan, pergerakan murid daripada sekolah, daripada tempat mereka, daripada sekolah bergerak ke wetland itulah. Di samping itu juga kita ada wakil-wakil daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Kita libatkan ibu bapa sekali. Memang wajib. Bukan murid, bukan guru. Kita libatkan ibu bapa yang kita jemputlah daripada tiga negeri itulah yang berkaitan. Kan? Saya terlupa satu lagi. Sekolah Sukan Bukit Jalil pun sekali sama-sama terlibat sekali. So ada 4 yang terlibat. Dan murid-murid yang terlibat
sama juga saya sebut tadi kan, murid-murid arus perdana, sekolah menengah, sekolah rendah kan, murid yang berkeperluan khas, yang prasekolah. Prasekolah ni maknanya yang kindergarten ni. Oh, daripada bunyi macam lain kan. Peringkat rendah sampai ke peringkat menengah. Daripada dia seawal dia nak masuk alam sekolahan tu kan, sampai dia akan tamatlah. Lepas tu kita juga jemput ibu bapa ataupun penduduk-penduduk setempat yang di sekitar Putrajaya. Sebab kita buat kat Putrajaya. So kita kena war-warkanlah semua apa maknanya penduduk ataupun yang berdekat berhampiran dengan tu supaya boleh hadir bersama, bukan saja untuk warga KPM saja. Kan? Yang berada di sekitar Putrajaya pun boleh turun dan sama-sama kita memeriahkan lagi acara di Hari Sukan Negara peringkat KPM ni. Memang tak rugilah sekiranya kalau anda meluangkan sedikit masa untuk sama-sama kita menyiapkan diri dan juga mendapatkan aktiviti-aktiviti yang yalah, kadang-kadang kita ni sibuk di pejabat macam kita ni kan, kadang-kadang tak sempat untuk bersukan. Apa salahnya kita ajak bawa sekali anak-anak kita ni, walaupun anak-anak kita ni bersekolah mungkin di luar daripada kawasan Lembah Kelang, mungkin duduk di Putrajaya, datang beramai-ramai. InsyaAllah sama-sama kita penuhkan aktiviti kita pada hari ini. Itu berkenaan dengan Hari Sukan Negara peringkat KPM. Tapi jangan lupa, satu lagi. Ini yang kita libat murid, guru dan sebagainya. Kan? Tak kan? Kat sini pengurusan tertinggi KPM juga turun bersama. Masa ni lah nak jumpa KPPM, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, TKSU kita, KSU kita kan, TKPPM, pengarah-pengarah bahagian dan sebagainya. Inilah masa untuk kita sama-sama katakan nak berkenalan, bersama-sama melaksanakan program yang melibatkan semua pihak lah. Kan? Tak kira lah, peringkat tertinggi sampailah di peringkat prasekolah lah, dan bersama-sama dengan komuniti yang berada di Putrajaya. Baik, bagaimana dengan sambutan Hari Sukan Negara di peringkat negeri-negeri yang lain? Selain daripada negeri-negeri yang berada di Lembah Kelang ni, silakan. Okey, kalau di negeri-negeri yang lain sama je. Dia dilaksanakan secara serentak di seluruh negara. Baik. Maknanya kita di peringkat pada tarikh yang itu 8 hari bulan tu, maknanya semua akan dilaksanakan serentak Seluruh Malaysia. So kalau kita lihat di sini ada siaran yang dikeluarkan oleh daripada Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Baik. Maknanya perlu dilaksanakan program kecergasan sempena Hari Sukan Negara untuk tahun 2022 ni serentak di seluruh negara kan. Kan kita pun bagi panduan contoh-contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan di peringkat sekolah, di peringkat PPD, di peringkat negeri dan sebagainya. Boleh laksanakan seperti yang kita cadangkan, atau boleh laksanakan apa-apa saja program sukan yang boleh dipertimbangkanlah ikut kesesuaian mereka lah. Maknanya kita laksanakan serentak di peringkat kebangsaan di wetland, tetapi di negeri lain di sekolah dan sebagainya dilaksanakan secara serentak. Itu yang bila dikatakan KPM ni dia menyumbang kepada pelibatan yang agak besar lah. Betul. Dalam Hari Sukan Negara setiap tahun kalau dikatakan. Itulah dia. Kita harapkan kali ini sambutan Hari Sukan Negara dapat memberikan sesuatu impak yang lebih baik. And kenapa tak buat yang lagi besar ni, Cik Isnin? 2011 berjuta penyertaan. Kenapa tahun ni tak dibesarkan sebegitu? Okey, soalan tu bila kita buat penganjuran sukan untuk tahun ni kan, apa-apa saja penganjuran kan, kita nak memulakan balik, nak masuk pasar endemik ni kan. Kita buka secara bersemuka pun kalau kita lihat diumumkan pada bulan Mei kan, tahun ini kan. Dan kalau kita lihat jangka masa tu agak padat dan kita nak menyesuaikan dia dah 2 tahun. Betul. Tak bersemuka dan sebagainya. So kalau kita lihat pendekatan kita nak memulakan balik program itulah. Kalau tanya saya jadi ini adalah satu anjakan lah. Kita tak boleh buat tiba-tiba terus mega lah kan. Tapi insya-Allah tahun-tahun akan datang saya yakinlah kita ke arah balik kepada macam tahun 2000 sebelah balik. Secara mega sehingga itu sangat menarik tu. Sehingga diiktiraf oleh Guinness Book Record of Malaysia kan. Itulah dia penyertaan murid kita. Baik, kita harapkan kali ini ada satu anjakan yang lebih baik untuk kita menjadi seorang murid-murid dan juga seorang manusia yang lebih aktif dalam sukan. Baik, kita lihat seketika. Kita kembali dalam Sembang Aktif di DTV KPM selepas ini.
Masih lagi menonton Sembang Aktif di TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini kita berbicara soal Hari Sukan Negara. Peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia kita, bersama-sama kita itu Cik Isnin kita, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian Bahagian Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian BSKK KPM yang akan berlangsung pada esok harinya di Taman Semarak, di Padang Semarak, Taman Wetland Putrajaya. Kita harapkan anda yang sedang menonton kita pada hari ini datang beramai-ramai, kalau boleh adik-adik bawa mak ayah, atuk nenek datang di Padang Semarak, Taman Wetland Putrajaya untuk kita menjayakan Hari Sukan Negara peringkat KPM ni. Baiklah, Cik Isnin, antara agensi luar yang turut serta bagi Hari Sukan Negara kita pada kali ini? Untuk tahun ini, sambutan Hari Sukan Negara ni, kita kalau ikut daripada dahulu pun memang ada rakan-rakan sukan atau rakan-rakan penaja yang terlibat secara langsung lah. So antara yang nama-nama yang selalu sinonim dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, tak lain tak bukanlah Milo. pada zaman kita kerja, betul. Yeah. Milo kan. Itu paling tak ada agak-agak Milo akan bagi apa? Minuman air Milo ni lah. Mesti ada van Milo lah. Yang tu Barulah pasti. sihat dan kuat. Pasti akan ada kan. Baik. Dan selain daripada itu, dia turut menyumbangkan dari segi dari segi tajaan hadiah dan sebagainya lah. Untuk program-program yang dilaksanakan pada Hari Sukan Negara tersebut lah. Selain itu juga yang laksanakan program-program seperti tadi, dodgeball lah, petang lah, apa lagi, lompat tali. Siapa agaknya yang terlibat? Siapa? Confirm. Kalau katanya saya, pelibatan daripada persatuan-persatuan sukan kebangsaan yang terlibat. Kalau tanpa mereka, kita tak dapatlah kata libatkan dia punya berjurulatih dan sebagainya. So mereka sanggup bantu, maknanya dari segi pelibatan tu hadir bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari tersebut, Hari Sukan Negara di Wetland tu. Maknanya dia nak memperkenalkan. Ini adalah satu konsep kalau kita lihat KPM, dia ada penggalakan. Penggalakan sukan maknanya sukan-sukan yang dia nak popularkan. Contohnya dodgeball. Dodgeball dah popular sekarang. Betul. Kan? Saya mula-mula bermain dodgeball ni pernah main? Pernah main. Bagus. Bersama dengan atlet-atlet kebangsaan kita lah, yang mewakili Malaysia ni kan. Dan saya insya-Allah hari esok saya akan berada di dodgeball. Sama-sama rasanya bermain dodgeball dengan adik-adik kita ni. Tuan Haji nak main dodgeball sekali ke? Oh, saya belum pernah lagi. Tapi kalau saya tengok masa kat sekolah tu ala bola beracun je kan saya. Betul. Lebih kurang Kita baling kena mengelak lah. Betul. Kena mengelak. Tapi kalau kena sakit juga. Sakit juga. Baik, kita nak tanya Cik Isnin kita lah kan. Harapan pihak KPM sendirilah melalui penganjuran Hari Sukan Negara pada kali ini, apakah harapannya? Kalau kita lihat dari segi konsep lah Hari Sukan Negara ni, kalau sebelum tu pun kita ada program Bulan Kecergasan KPM kan. Dia lebih kurang sama je. Satu, kalau kita lihat dia nak membudayakan amalan gaya hidup sihat di kalangan warga-warga KPM lah. Maknanya tak kira ada awal muda tu daripada prasekolah sampailah ke sekolah menengah. Bukan kata sekolah menengah lagi, yang dah bekerja, yang dah di kementerian, maknanya melibatkan semua warga KPM. Tapi kalau kita lihat Hari Sukan Negara pula, dia fokus maknanya nak membudayakan sukan di untuk rakyat Malaysia sebenarnya. Tetapi di pihak kementerian kita nak supaya kita sahut cabaran tu, dasar sukan untuk semua kan. Kalau kita lihat, dan dasar satu murid satu sukan yang kita dukung untuk memastikan semua murid yang berada di sekolah terlibat. Bukan saja murid saja. Guru, ibu bapa dan sebagainya. Tak kisahlah kita libatkan, sebab itu adalah satu unsur-unsur keseronokan. Kalau kita lihat dalam sukan ni, tak ada lain tak bukan. Seronok. Satu, seronok. Dua, kita nak kita nak ceria, sihat. Kita nak sihat kan. Bila kita sihat, kita seronok, kita ceria kan. So kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan gaya hidup yang lebih sihat, lebih ceria. cerdas. Kita seronok lah kan. Betul. Tak ada lagi. Dia betul lah, sukan ni kadang-kadang dia menyatukan kita punya perkauman dan perpaduan. juga perpaduan kan, dengan sukan itu sendiri. Kalau kita lihat dalam sukan bola sepak sendiri pun, kita meninggalkan segala kita punya ego, segala kita punya pemahaman yang berlainan. Jadi kita bersatu dalam satu sukan, melihat sukan bola sepak ni kan.
Paling mudah lah. Paling mudah. Sukan memang kita ejen untuk perpaduan kalau kita lihat kan. Yang lain tu kita lihat ada juga. Betul. Tapi bila kita bermain sukan ni dalam satu pasukan macam Cik Fizi katalah, kan, semua bangsa ada, semua umur ada, semua peringkat ada, kan. Satu je sasaran, kan. Ada bola rugby tu kita nak bawa sampai touch, ataupun bola sepak nak jaringkan gol, kan. Sebenarnya satu tujuan, satu sasaran, kan. Kalau kita lihat, kan. So kalau kita lihat kat sini, kita memang nakkan, sebelum tu kita tak dapat bersemuka sepenuhnya. 2021 hybrid. Dan 2022 ni kita sasarkan supaya apa? Walaupun kita rasa macam Cik Fizi kata tadi, dulu lagi meriah kan 2011. Tak, kita rasa selepas pandemik COVID-19 ni, kita rasa ini kita dah kita akan cuba untuk buat program yang memberi impak lah, memberi makna kepada semua warga ataupun komuniti yang terlibat di sekitar Putrajaya ataupun Lembah Kelang lah. Saya rasa 10,000 ni mungkin di atas kertas. Saya rasa mungkin lebih. Mungkin akan lebih? Akan lebih daripada 10,000 ni. Dan kita mengharapkan agar anda yang sedang bersama-sama dengan kami pada hari ini luangkan sedikit masa sejak jam 6.30 pagi hingga jam 2 petang kita akan berada di Padang Semarak, Taman Wetland Putrajaya. Baiklah, Cik Isnin kita, antara kata-kata akhir juga rumusan mengenai Hari Sukan Negara yang akan berlangsung esok. Silakan Cik Isnin. Rumusan Ini kita penutup ni. Penutup. Okay. Silakan. Kita jemputlah kepada semua, walaupun saya sebut tadi hanya 3 negeri saja yang terlibat di sekitar Lembah Kelang, tetapi tak semestinya kita kata 3 negeri saja, Lembah Kelang saja, kan. Yang berada di sekitar tu kan, di jauh sikitlah, Dengkil ke, kat mana lagi? Banting ke, Meru ke, Seremban pun tak jauh, kan. So bila kita promosikan, tentunya siapa yang melihat perancangan ini dan sebagainya, kita mohonlah supaya turun beramai-ramai, bawa saudara mara dan sebagainya, memeriahkan lagi program sambutan Hari Sukan Negara peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2022 ni di Padang Semarak, di wetland ni, di Putrajaya, supaya kita sama-sama memeriahkan lagi. Kita janjikan banyak aktiviti ataupun program-program yang saya rasa saya dah sebut tadi kan, frisbee. Kita tahu main baling je, tetapi sebenarnya dalam pertandingan frisbee mungkin pelaksanaan dia lain. So yang kita harapkan aktiviti program yang kita sediakan ni dapat memberi manfaat kepada semua yang akan hadir pada hari tersebut. Baik, antara program saya ulang balik ni kepada anda yang mungkin baru saja menonton, kita ada Jalan Ria 3 km, senam robik, pertunjukan lompat tali berirama, pertandingan frisbee, pertandingan dodgeball, pertandingan sepak raga bulatan, pertandingan bola keranjang 3-on-3, pertandingan bola jaring 3-on-3, klinik sukan frisbee, kita ada klinik petong, klinik dodgeball dan klinik cup stacking dan pameran TID yang akan berlangsung bersempena dengan Hari Sukan Negara yang akan berlangsung di Padang Semarak, Taman Wetland esok di Putrajaya. Terima kasih kepada Encik Isnin kita kerana sudi duduk di kerusi sembang aktif pada hari ini. Encik Isnin ini adalah Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan Co-Kurikulum Kesenian dan Bahagian Sukan Co-Kurikulum Kesenian BSKK KPM. Rasa-rasanya dalam banyak-banyak acara pada esok hari ini, Cik Isnin kita akan ada lama di mana tu? Mana agak-agak yang saya nak pergi Saya rasa saya minat nak pergi kat dodgeball. Dodgeball. Mana tahu satu hari saya boleh, umur tak ada kan? Tak ada maksimum umur kata limitation kan? Tak ada masalah. Mana tahu kita boleh wakil Malaysia boleh dodgeball pula. Cikgu Abbas ada. Cikgu Abbas kita ada. Okey, kalau Encik Isnin kita akan berada di dodgeball, saya rasa lebih lama berada kat mana, Cik Fizi? Klinik petong lah. Petong, dodgeball selalu main kan, klinik petong lah. Kenapa Cik Fizi pilih petong? Saya dulu bukan nak cakap apalah cik. Dulu zaman-zaman saya duduk di barrack quarters penjara masa tu. Ayah saya adalah mana warga penjara. Jadi setiap petang dia akan bermain petong. Okey. Ini di antara sukan yang saya tertarik jugalah. Klinik cup stacking ni. Klinik cup stacking ni pun menarik juga ni. Kan kita susun cawan. Kita tahu balik cawan tu.
Berapa pantas tu berapa kan? pantas. Pernah Cik Isnin pernah main? Saya pernah tengok. Ha? Saya pernah tengok lah. Sudah tengok Main tak boleh lagi lah. Tapi agak menarik lah. Sebab sangat pantas. Sebab dia kira catatan masa yang paling pantas dia menang. Oh. Bukan pujang main, letak tiba-tiba tak masuk pula dalam cawan tu. Dia tak kena lah. Agak-agak menarik juga. Baik. Dan juga macam-macam lagi aktiviti yang akan berlangsung di Padang Semarak Taman Wetland Putrajaya. Jadi datanglah beramai-ramai. Banyak kali dah Fizi sebut ni. Tak datang siap dah. Baik. Cik Isnin kita boleh kita ulang balik tak hashtag tadi? Saya tiba-tiba terlupa lah. Boleh tengok balik hashtag tadi. Hashtag dia tadi Baik, okay. Ini dia. Ni hashtag ke? Boleh standby dekat luar sana dengan hashtag anda. Dia ada kelainan dia. Bukan selari dengan apa the Sekolahku Sejahtera. Baik. So flagship kita tahun ini adalah apa? Sekolahku Sejahtera, Sehat, Aktif, Ceria. So ada 3 perkataan tu. Kalau kita lihat ni, dia elemen-elemen yang ada dalam elemen Sekolahku Sejahtera. Dia ada 14. Tetapi dalam pelaksanaan sukan ni, elemen Sekolahku Sejahtera ni dia fokus kepada apa? Sihat. Kita kena sihat lah. Memanglah. Kena aktif. Kan? Lepas tu kena ceria kan. So ini yang kita nak lahirkan apa? Karakter murid pada apa zaman sekarang ni lah. InsyaAllah. Terima kasih Cik Isnin, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan Co-Kurikulum dan Kesenian, bahagian Sukan Co-Kurikulum dan Kesenian di SKK KPM kerana sudi bersama-sama dengan kita di Sembang Aktif pada hari ini. Jumpa anda esok di Padang Semarak Taman Wetland Putrajaya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM